untuk menjadi sebahagian daripada TV IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penerbit produksi dan teknikal TV Grade B41. Jawatan adalah bertaraf tetap. Tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang komunikasi massa, multimedia, pengajian media, penyiaran, perfilman, industri kreatif yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan setaraf dengannya. Berpengalaman tidak kurang daripada 2 tahun dalam bidang berkenaan. Berpengetahuan mengenai aspek teknikal dalam penyiaran termasuk peralatan sistem penyiaran, berkemampuan untuk memasang dan menguji peralatan untuk MCP. Antara bidang tugas ialah bertanggungjawab terhadap kelancaran operasi teknikal, rakaman, siaran langsung, teknologi penyiaran dan kesediaan laman sesawang TV IKIM. Hantarkan permohonan anda kepada unit modal insan sebelum atau pada 13 Mac 2024. Johor Bahru 106.2 FM. Masjid Negeri Negeri Sembilan. Masjid Negeri Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Said bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jami' Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Reka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wuduk, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi. Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar. Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi,
Jadi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Baginda adalah seorang insan yang sangat pemalu dan rendah hati. Baginda membaiki sendiri sandalnya, menampal pakaiannya, dan memerah susu dari kambingnya. Baginda melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Baginda mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit di kalangan mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir, dan sama sekali tidak membiarkannya fakir. Baginda menerima permintaan maaf dan tidak bertemu seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redhonya Baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, "Kosongkanlah belakangku untuk malaikat ruhaniyah." Baginda mengendarai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar. Padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Ganang merayunya untuk menjadi emas baginya, namun Baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya. Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau, tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Negeri Sembilan 102.7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini dikembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang ini. Masih lagi untuk kita nak bawa kepada anda khas petang ini, hari Selasa, rancangan Islam Agamaku. Dan untuk rancangan Islam Agamaku untuk petang ini, anda boleh tonton di FB YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM Media. Untuk Alhamdulillah petang ini kita ada tetamu bersama kita di konti IKIM. Masya Allah, Alhamdulillah, bersama saudara Adam dan Farah. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dimaklumkan saudara Adam dan Farah suami isteri lah kan? Ya, betul. Alhamdulillah. Untuk petang ini kita akan bincangkan tentang syabaran pasca pengislaman. Tapi terlebih dahulu kita nak berkenalan bersama Adam dan Farah. Silakan. Assalamualaikum. Nama asal saya Owen Jelo Rosalia.
Nama Islam saya Adam Owen Joro Rosalia. So ada penambahan Adam dekat depan. Saya berasal dari Lahadatul Sabah. Pekerjaan saya pada masa kini ialah bekerja di syarikat swasta sebagai operation analyst. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Farah Hanim binti Nuruddin. Boleh panggil saya Farah lah. Saya isteri kepada Adam. Saya asal daripada Terengganu. Sekarang ni tidak bekerja dekat rumah. Ya, suri rumah. Ya. Alhamdulillah. Mungkin kita nak tahu berapa lama dah kahwin? Dah 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun. 2 tahun. Mungkin kita nak tahu cerita juga bagaimana memeluk Islam dan sebagainya. Tahun bila? InsyaAllah boleh. So saya berminat kepada agama Islam ni dari masa kecil lagi. Boleh dikatakan dalam lingkungan umur 10 tahun, 10 ke 11 tahun lah. Sebabnya dari segi persekitaran. Okey, dari segi persekitaran bermaksudnya macam contoh dari jiran tetangga tu memang semua jiran-jiran ialah majoriti Muslim. And then memang time kecil dulu memang banyak pertanyaan tentang Islam. Contohnya macam antara contohnya macam kenapa azan 5 kali sehari, kenapa macam pakai songkok semua tu. So pertanyaan-pertanyaan begitu macam berminat nak tanya, berminat nak tahulah. So macam, tapi saya bermasuk kiranya saya dah convert tu pada tahun 2019 bulan 12. Sebab time tu mungkin saya dah bersedialah untuk memeluk agama Islam ini. Ya. Farah pula Farah macam mana? Saya memang saya kenal dengan dia selepas dia masuk agama Islam lah. Maksudnya saya kenal dia tu, kita orang kenal dia tu ambil masa dalam sekejap je. Dalam masa berapa 2 bulan. 2 bulan macam tu kita decide untuk tunang, kahwin. Dekat situ lah bermula. Masa sebelum masuk Islam kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Dan mungkin ada apa-apa yang tertentu yang menarik perhatian dengan Islam, keindahan Islam itu sendiri? Ada, macam contoh dia dari segi solat. Macam saya agama lama, kita memang hanya buat sembahyang tu sekali seminggu. Walhal untuk Islam pula kita ada 5 solat fardu pada satu hari. So kiranya macam dari situ, dari segi solat tu memang kita dah dia dikatakan wajib tu memang wajib, cuma macam tak ada pun fikiran wajib tu dalam diri seorang Islam. Memang benda tu memang kita dah diterapkan dalam mindset, memang kena solat 5 waktu. So macam benda tu dari segi solat memang tertarik jugalah. Sebab macam saya pernah kongsi sebelum ni, kita ada dalam sehari ada 24 jam, tapi kita boleh kata orang macam membahagikan masa tu dalam satu waktu tu tak sampai 10 minit pun kita masih boleh menyempurnakan solat. Contoh dia macam Zuhur, subuh, Zuhur, Asar, semua tu memang kita dalam sehari tu memang kita akan sibuk dengan kerjaya kita, dengan kerjaya hakiki, tapi kita still ada dalam diri kita untuk mengingati yang semua ni disebabkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab tu saya tertarik juga, kenapa tertarik dengan Islam lah. Sebab satu dia solat, biar macam mana kita sibuk dalam sehari tu, kita still akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak, maknanya mula-mula tak nampak susah ke bila masuk Islam nak kena solat 5 waktu, kena puasa dan sebagainya? Alhamdulillah tak pernah rasa pun kesusahan tu. Ya. Alhamdulillah. Awal-awal memang macam tertarik-tarik juga nak solat jemaah. Sebab time tu saya bekerja dengan sebuah syarikat swasta di mana semua kawan-kawan saya memang kata orang memang jaga 5 waktu. So lepas sebab contoh dia macam masuk waktu Zuhur tu akan lepas contohnya macam lepas tengah hari lah, makan tengah hari. So bila macam masih ada lagi waktu sedikit tu, kita akan pergi ke surau lah. Kita punya pejabat ada surau tersendiri. Dekat situ kita akan menunaikan solat Zuhur berjemaah. So macam dari situ pun memang rasa minat cara kita ramai-ramai solat.
Dari awal lagi nampak dah. Betul. Sebelum memeluk Islam dah lama dah dalam suasana ini. Dah lama juga, betul. Sebab sebelum masuk Islam tu dekat universiti, saya duduk dekat kata orang asrama. So dalam asrama tu ada 10 orang. So dalam 10 orang tu hanya saya seorang saja yang non muslim. So lebih daripada itu memang 9 orang tu memang muslim, dan yang memang jaga kata orang jaga niat lah. So macam memang setiap yang saya tahu, setiap hari Jumaat malam diorang akan berkumpul, 9 orang ni akan buat macam tazkirah sama sendiri. So kadang-kadang macam kalau Adam pun free, saya akan yang macam sukarela dengar diorang punya tazkirah. Biarpun saya macam time tu memang tak faham, tapi saya akan dengar, macam cuba untuk memahami, dan saya pun akan bertanya juga soalan dari sebagai seorang non-muslim pada masa itu. Ya, so macam dari memang sebelum masuk Islam pun memang dah kata orang macam dah cuba untuk ada pengalaman semua ni lah, dari segi macam contoh dari segi puasa. So sebelum masuk Islam pun setahun sebelum memang saya dah buat puasa full pada masa bulan Ramadan. Cumanya adalah macam kekurangan time tu sebab nak cuba je. So ada lagi satu situasi di mana time universiti, so macam contoh dia setiap exam tu memang setiap pelajar akan macam disuruh untuk buat solat lah. So contoh untuk Muslim solat hajat sebelum exam, and then yang non-Muslim tu pergi ke rumah ibadah masing-masing. Tapi ada satu semester tu memang saya ikut kawan-kawan saya dekat asrama ni menunaikan solat hajat. Ya, saya ikut je solat, tapi saya tak baca, ikut pergerakan semua. Ya, then join Qiyamul Lail sekali. Oh, bagus ni kawan-kawan macam ni kan. Bila nak ajak juga. Ya, betul. Betul. Nak dapatkan suasana tu bukan betul. Senang. Kadang-kadang nampak non-Muslim tapi dia tak nak ajak, takut terasa takut tersinggung. Betul. Tapi bagusnya kawan-kawan macam ni. Itulah sebelum ni memang kawan-kawan dah ajak. Apa lagi yang menarik sebenarnya untuk nak memeluk Islam? So ada lagi satu ni memang dari segi kata orang macam contoh, bila kita terkejut dengan sesuatu berita kita akan indirectly kita akan buat istighfar. Contoh je kita akan sebut Masya Allah atau mungkin Astaghfirullahalazim. So dekat situ kita dah menambah pun pahala kita walaupun kita tak ada niat. Macam contoh bila agama lain contoh dia bila diorang akan terkejut, majority diorang akan sebut dengan kata-kata kesat. So diorang tak ada pun terfikir bila terkejut macam akan terfikir dengan istighfar. Betul. So macam berbalik kepada Allah ke. Betul. So macam kita macam untuk Muslim ni, bila kita terkejut dengan sesuatu berita tu, memang kita akan ingatkan kepada Allah kembali. Alhamdulillah. So dengan benda begitu memang nampak kecil, cuma dia akan beri pahala. So kita memang beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik sekali. Itulah baru kita tahu beberapa perkara yang menarik ya Adam ke Islam, masya-Allah, alhamdulillah. Dan selepas ini banyak lagi kita nak tahu tentang Adam dan Farah sebentar sahaja lagi. Dan untuk para pendengar, kita beri hasil ketiga kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM, terus menonton di situ. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 atau boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Beri hasil ketiga kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Johor Bahru 106.2 FM.
kita pohon ke hadirat Allah. Ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, Ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka, kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Of working from home, temporary unemployment, homeschooling of children, and lack of physical contact with other family members, friends, and colleagues as part of efforts to reduce the number of people infected with COVID-19 are challenging for all of us. An important part of keeping fit and healthy is to take care of your own mental health. First, value yourself. Treat yourself with kindness and respect, and avoid self-criticism. Make time for your hobbies and favorite projects, or broaden your horizons. 2. Take care of your body. Be sure to eat nutritious meals, drink plenty of water, exercise, and get enough sleep. Researchers believe that lack of sleep contributes to a high rate of depression. 3. Spirituality is an important aspect of mental health care. Observe our religious obligations and other ways of getting closer to Allah SWT, such as offering extra prayers, read or listen to the Quran, learn and recite new du'as, stay in touch with family and friends, listen, watch or read on stories of the Prophet ﷺ, spend money or time on a charitable cause, and increase the amount of zikr, as it has an instant calming feeling over your mind and body and removes negative thinking from your mind. This mental health care message is brought to you by IKIM. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini rancangan Islam Agamaku, dan masih bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Boleh tonton di situ, boleh tuliskan ucapan tahniah kepada Adam dan Farah untuk petang ini. Ramai lagi di FB, Masya Allah, alhamdulillah, mengucapkan tahniah, antaranya Natasha, Sarifah, Amin, Hidayah Center sendiri pun cakap tahniah Adam, Nur Farhana, Abdul Aziz, Zuriana Ibrahim, ramai lagi alhamdulillah, Mariati, dan ramai lagi di FB dan YouTube IKIM FM. Dan untuk anda juga boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini bersama saudara Adam dan Farah, untuk petang ini kita masih bincangkan tentang cabaran pasca pengislaman. Dan untuk waktu ini mungkin kita nak tahulah juga, mungkin ada cabaran, mesti ada cabaran, mesti ada dugaan. Masuk Islam memang indah, tapi kita nak tahulah juga cabaran, bukan kita nak tahu cabaran sebab nak tahu susah sangat lah kan, tapi kita nak tahu keindahan dari situ kan. Betul. Mungkin kita nak tahu cabaran terlebih dahulu. InsyaAllah boleh. So sebelum bermula tu, mungkin cabaran-cabaran ni menunjukkan yang Allah itu sayang kita lah. Dia menguji kita dari mana, setinggi mana kesabaran kita. Okay, so untuk berbalik kepada saya, cabaran yang saya hadapi semasa memeluk Islam, sebelum, semasa dan juga seterusnya. Okay, so sebelum saya memeluk Islam, saya ada cabaran di mana saya kena minta restu dengan kedua ibu bapa saya. Sebab macam yang kita tahu, dalam family saya memang saya seorang sajalah yang memeluk Islam. Ya, yang lain masih lagi dengan agama asal. So cabaran dekat situ dari segi nak meminta restu kepada, saya khususkan kepada ayah saya lah. Sebab ayah saya ni dia seorang yang memang kuat agama asal. So memang time dia dengar berita tu memang agak macam kita orang macam ada pergaduhan, tak bergaduh besar, cuma kita orang tak berkontak lah selama 2 bulan. Yeah, so macam time tu pun memang, sebab saya dengan ayah saya pun memang rapat, cuma lepas dari insiden tu memang tak tahu kabar apa semua. Bila macam dua-dua pun macam tarik tali lah. Yeah, so dari segi mak saya, dia memang sejenis yang open, dia terima. Dia yang penting saya tak lupa family sajalah dari segi mak saya. So dari segi situ cabaran dia memang
nak bagi ayah saya nak faham tu memang susah. Sebab mungkin bagi ayah saya mungkin agama dah berbeza, dan mungkin juga bagi ayah saya akan lupakan dengan semua keluarga. Tapi Islam tak mengajar kita macam tu. Memang Islam ajar kita kena still silaturahim tu still kena ada, biarpun dengan sesama non-Muslim. Macam contoh dengan keluarga lah. Okay, so cabaran bila saya masuk Islam pula, first dari segi nak belajar fardu ain lah. Memang dari segi mengaji saya ada cabaran, saya ada pelat nak mengaji yang nak sebut certain perkataan Al-Quran. So dekat situ pun saya ada cabaran. Cuma bagi saya memang benda tu tak ujian, cuma macam kita bila saya memeluk Islam ni macam saya baru lahir lah. So macam sebagai budak baru belajar balik. So memang benda tu memang normal kata orang. And then cabaran yang seterusnya, which is memang cabaran selama-lamanya bagi saya untuk nak mengekalkan agama Islam ni, ialah indah. Sebab macam contoh saya ni ada tattoo. So dan saya sekarang dah berumah tangga. So first cabaran dari situ, dari berumah tangga tu, saya berfikir kepada pasangan, adakah dia menerima saya atau sepenuhnya. So contoh macam dari segi dari family Farah, memang alhamdulillah memang ini semua memang dah teratur. Memang semua family dia pun dah terima saya seadanya, biar dengan penampilan saya ada sedikit comot kata orang. So dari situ alhamdulillah memang dimudahkanlah urusan saya. And then tapi cabaran yang lagi mencabar bagi saya sebagai seorang ayah ni ialah supaya anak saya boleh membesar dengan sempurna sebagai seorang Muslim. Ya, insyaAllah, amin. Sangat-sangat terasalah bila kita dah jadi ayah, kita ada family dan sebagainya. Mungkin daripada Farah sendiri dah kahwin dengan mu'alaf, mungkin bagaimana penerimaan cabaran Farah sendiri berumah tangga bersama seorang mu'alaf? Memang ada cabaran dia lah. Cabaran cabaran dekat dia sendiri, keluarga, masyarakat sekeliling pun ada juga. Macam untuk keluarga saya, alhamdulillah, macam diorang macam terima lah. Maksudnya proses sementara nak kenal dengan dia tu memang sangat-sangat mudah, sangat-sangat dipermudahkan, alhamdulillah, sangat-sangat. Maksudnya masa kita orang kenal tu dalam berapa minggu je, saya terus macam bagi tahu kat family lah semua tu. Macam mana boleh kenal tu? Boleh cerita tak? Kenal antara kawan. Antara kawan juga. Maksudnya dia kenalkan lah. Lepas tu kita orang pun macam contact lah. Dekat IG dulu. Mula-mula kat IG je. Lepas tu macam lama-lama macam selesa dengan dia. Macam cakap, dia yang cakap, tak payah lama-lama lah. Macam okay, lepas tu dia cakap macam tu, saya terus bagi tahu family dulu lah. Macam saya bagi tahu mak saya dulu, macam kenal lah, tunjuk lah dia gambar apa semua. Lepas tu kita terus cerita je, tak ada nak sembunyi apa. Terus cakap dia ni mu'alaf apa semua benda, dan dia ada tattoo semua tu. Kita terus cakap macam tak nak sembunyikan apa-apa. Lepas tu betul macam alhamdulillah lah, macam pemudahkan, okay, semua macam okay. And dia pun datang jumpa family. Lepas tu dia cerita semua dekat family. And then family cakap okay. Lepas tu kita orang macam prosedur dengan merisik, tunai dan kahwin. Macam tu. Sepanjang macam nak kawan dengan ni semua macam semua pemudah je. Maksudnya dulu, macam sebelum-sebelum ni macam ada juga halangan. Sekarang ni macam alhamdulillah family semua terima lah. Okey, kalau macam untuk masyarakat pula, sekeliling tu macam sekeliling tu memang adalah orang macam cakap-cakap kan. Sebab orang tak tahu yang suami saya ni mu'alaf. Sebab apa, muka dia tak nampak macam mu'alaf kan. Alhamdulillah. Dia macam adalah juga sebab semua kan family kan datang semua, sebab kan tak bertudung semua tu macam diorang macam kenapa macam mana nak kahwin, kenapa nak kahwin dengan macam yang tak macam tak bertudung tu, semua cari yang tu kan. Sebab diorang tak tahu yang diorang ni agama lain ke apa, non-Muslim. Diorang tak tahu. Sebab tapi saya cakap kat dia, biar je orang nak cakap apa kau, biar je lah. Maksudnya asalkan macam family tahu semua, macam lama-lama tu
diorang tahu and diorang dapat terima jugalah. Masyarakat sekeliling pun alhamdulillah semua dapat terima juga. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah muka Farah yang Masya Allah. Terbalik. Masya Allah. Selama hidup ialah baru 2 tahun. 2 tahun. Mungkin ada cabaran lain yang Farah hadapi, mungkin ada ajar, ada cabaran untuk diri sendirilah. Macam fikir sebelum kahwin ni boleh ke nak ajar dia. Kita kan sebagai isteri kan, macam boleh ke nak bimbing, nak ajarkan sebab dia kan. Sebab kita ni pun kadang-kadang ada yang tak tahu juga kan. Itulah fikir macam tak betul, cakap dia tak apalah, nanti kita belajar sama-sama lah. Cakap dia nanti kita belajar sama-sama lah, kita ni lah. Lepas tu saya si isteri kan, saya macam tak paksa sangat dia belajar lah. Sebab kita faham, sebab dia kan baru nak belajar benda ni kan, dia macam barulah untuk dia. Akan makan masa jugalah kan. Akan masa lah. So kita pun macam kita sama-sama belajar dengan dia lah. Kita teman dia, kita cakap dia jom. Macam kalau ada masa dengar kuliah ke dekat sekarang kan banyak kan cabang kita nak dengar kan, dekat internet banyak. Macam sama-sama dengan dia lah. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya, itu yang sangat lebih penting. Maafkan kami, Palestin, jika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejak mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dadamu. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihad ini, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini.
Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita. Sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya kepada orang yang jahat ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, وَبَيْنْ أَهْلَ الشَّرْ تَبِنْ عَنْهُمْ. Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Kuala Terengganu 100.2. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini rancangan Islam Agamaku, dan masih bersama anda di FB, YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan sekarang di WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Masih lagi bersama Farah dan Adam untuk kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang cabaran pasca pengislaman, dan ramai lagi di FB. Alhamdulillah tetapkan kata-kata yang bersemangat. Alhamdulillah, semoga istiqamah. Nazam Sakina kata Alhamdulillah, semoga Adam dan Farah kekal ke jannah. Masya Allah. Azianati Rashid kata Alhamdulillah. Nuriza Nur Fatihah kata cantik ini Farah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan ada juga Wan Nuraini Zabida, dan ramai lagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pendengar di dan penonton di FB dan di YouTube. Kita sambung kembali bersama Adam dan Farah. Sebenarnya tergantung tadi bab keluarga ni, kita nak tahu lah juga bagaimana relationship dia sekarang ni antara hubungan Adam dengan keluarga, dengan khususnya ayah. Alhamdulillah sekarang dah kembali baik. Okay, so contoh macam ayah saya, macam yang saya katakan sebelum ni, kita memang dah lost contact dalam 2 bulan. So lepas 2 bulan tu memang Adam sendiri yang berlembut hati untuk approach ayah kembalilah. And then dekat situ memang saya minta maaf dengan ayah. Bukan saya nak kata orang macam nak langgar atau nak menjadi anak yang deraka, sebab ini memang dari segi pendirian saya sendiri. Dan mungkin juga sebab kakak saya ada membantu sedikit, di mana mungkin kakak saya ada explain lah lebih kepada ayah saya kenapa saya memeluk Islam. Mungkin dekat situ sebab ayah saya mungkin dia terfikir benda lain, dan persepsi yang saya sebut tadi lah, mungkin dia ingatkan saya akan lupakan kepada keluarga saya yang lain. Tapi sebenarnya tak ada. Memang sekarang pun memang still kata orang, kita orang punya connection tu masih erat, masih kuat. Saya pun masih lagi kata orang macam berkumpul dengan family saya yang non-Muslim. So macam dekat situ memang hubungan saya dengan ayah saya pun sekarang memang kata orang lagi rapat. Lagi rapat. Macam dia bila tahu saya dah ada, macam dia dah ada cucu baru, memang dia selalu bertanyakan kabar cucu dia lah. Itulah. Ada cucu berapa orang cik? Ada 5 orang dah lah sekarang. 5 orang. You all baru dapat satu lah kan. Alhamdulillah, yang suruh perempuan nampak comel, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan untuk Farah pula, bagaimana mungkin ada cabarannya sendiri? Atau dia cerita menarik selepas kahwin sekarang? Ni kan lepas kahwin macam kita nak masuk family dia kan. Time tu nervous juga sebab kita kan lain segi nak bergaul tu kan, tapi semua side dia pun Alhamdulillah dapat terima kita juga. Alhamdulillah. Maksudnya dia orang layan kita pun baik. Dia tahu apa yang tak boleh, apa yang boleh. Maksudnya dia orang macam faham lah apa ni kan. Hormati juga apa yang kita boleh, apa yang tak boleh sebenarnya. Maksudnya dia orang pun layan kita macam
macam family sendirilah. Macam bukan anggap kita orang luar ke apa ke. Alhamdulillah semua family dia memang memahami juga. Dah pernah ke sana lah kan? Pernah. Mungkin dari segi Adam sendiri pun dengan family Syara pun dah boleh juga mereka diterima. Adam anak ke? Ada ketiga, bungsu. Oh, patutlah manja sangat sayangi ayah kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Rosna Hussein kata Alhamdulillah semoga kekal til jannah dan bahagia. Nur Syira Umar kata, dan Nazlina kata juga semoga terus bahagia bersama dalam nur Islam dan Allah permudahkan segala urusan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ramai yang titipkan tahniah. Alhamdulillah. Syukur, semoga istiqamah, doakan, dan jom sama-sama kita juga doakan kepada ahli keluarga untuk menerima Islam sama-sama, insya-Allah. Alhamdulillah. Moga kekal bahagia dan rahmah kasih sayang Allah sentiasa hingga ke jannah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan mungkin untuk hari ini banyak kita cerita, mungkin ada apa-apa lagi cerita yang nak bawa kepada petang ini kepada para pendengar penonton di FB dan di YouTube? Okey, macam dari segi Adam, macam kata orang tu bila nak memeluk Islam tu dia kenalah ke cara yang betul lah, kata orang. Dia memang kita hanya perlu mengelafazkan 2 kalimah syahadah, tapi cara tu macam dia punya ada aturan dia lah sendiri untuk kita nak berdaftar sebagai seorang mualaf yang kata orang memang valid atau memang dah dilahirkan semula lah. Okay, macam contoh macam Adam sendiri pun mualaf santunan dari Hidayah Center Foundation. So memang ni bila saya nak peluk Islam tu memang sebenarnya tercari-cari juga semasa tu dekat mana nak jadi apa, nak memeluk Islam. Ingatkan macam pergi JPN tukar agama saja. Sebenarnya dia lebih dari itu lagi lah. Perjalanan ni jauh lagi. Perjalanan dia memang agak susah, tapi memang kata orang tu indah lah. And then bagi Adam pun memang Islam tu mudah sebenarnya, tak ada susah macam yang orang lain ingatkan masuk agama Islam ni apa kata orang macam agama yang susah. Semua tak boleh makan, semua tak boleh. Betul. So tapi benda semua tu sebenarnya ada dia punya kata orang macam mana? Garis panduan ada garis panduan dia. Betul. So macam sebelum saya masuk Islam pun bukan sebelum masuk, semasa saya masuk Islam peringkat awal, adalah yang setengah kawan yang non muslim macam tertanya-tanya kenapa terfikir nak masuk Islam semua ni, bukan ke Islam tu susah lah. And then sebab saya punya penampilan takut Islam tu tak terima, tapi sebenarnya benda tu mudah je sebenarnya. And then macam ada yang diorang lagi tekankan dari segi pakaian. Dari segi pakaian tu memang kita dah dibagi memang fitrah kita memang kena tutup semua. Bukan tutup bukan sepenuhnya, tapi macam dari tak boleh lebih paras lutut. Semua tu memang kata orang basic things lah. Dah biasa. Betul. So macam benda tu tak susah pun. Memang kita terfikir, saya pun sebagai mualaf memang tak susah bagi saya lah benda tu. Perjalanan pelajaran macam mana sekarang? Mungkin masanya dan semestinya di Hidayah Center, dan ada tempat lain ke atau bagaimana? Memang ada Hidayah Center lah. So memang sekarang pun masih lagi belajar. And then macam masih slow lah saya boleh katakan. InsyaAllah memang ada pelak lagi lah. Susah nak, lidah tu masih kerah. InsyaAllah boleh cakap hari-hari dengan para sama-sama belajar, insya-Allah. Alhamdulillah. Untuk waktu ini bersama para pendengar, Mariana kata cute couple. Alhamdulillah, moga urusan adik berdua dipermudahkan Allah. Dan Dance Ibrahim, alhamdulillah saya pun ada adik ipar, abang ipar, kakak ipar dan mak muda mualaf meriah katanya. Masya-Allah. Alhamdulillah. Zalina Ilyas, cantiknya pasangan ini semoga kekal bahagia ke syurga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang baru masuk, Hanifah Syahad, dia akan bahagia hingga ke jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan sentiasa yang terbaik, istiqamah bersama-sama, jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin
Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi. Mungkin ada pesanan kepada yang kita ni, yang Muslim, yang baru nak masuk Islam. Jangan takut ke apa ke. Okay, Islam ke apa. Silakan. Pesanan dari saya pesan bukan sebab saya perfect, bukan sebab saya sempurna, tapi untuk bagi saya untuk belajar jugalah. So contoh kepada yang kata orang masyarakatnya memang dah lahir ke Muslim ni, tak semua mualaf nak masuk Islam tu disebabkan perkahwinan lah. Saya boleh katakan sebab mungkin majoriti sebelum ni kita tahu kes-kes banyak mualaf sebab kahwin, atau mungkin sebab ditangkap bahasa apa, semua berita-berita yang tak baik lah, tapi tak semua lah. Okay, so mungkin boleh bertanya dulu sebelum menilai. Itu kepada untuk yang memang dah lahirkan Muslim. Sebab saya ada pengalaman sendiri yang agak pahit jugalah dari segi macam tu. Sebab contoh, bila saya sebelum ni 2021 saya pergi sembahyang Jumaat. So time tu kita masih dalam PKP. So memang kita kena daftar kan. Ada satu pakcik rela ni, dia reject saya untuk masuk masjid. Sebab time tu saya berpakaian lengan pendek. So dia nampak saya bertatu, dia ingatkan saya ni non-Muslim yang nak masuk masjid lah. So macam dari segi macam tu saya nak pesanan sajalah. Mungkin saya macam saya kata, mungkin penampilan saya agak comot, tapi saya ini seorang mualaf lah. So, Alhamdulillah. Untuk dari segi pesanan dari segi untuk sesiapa yang ingin nak masuk Islam tu, jangan terburu-buru. Benda ni kita boleh, dia akan masa tu akan masih panjang. Sila berfikir secara waras lah, kata orang. Jangan masuk Islam tu, kata orang, don't take it for granted lah. Bersebab ada sebab, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu sahaja. Mungkin ada Farhat apa nak dikatakan? Kalau macam saya macam sebagai pasangan mualaf ni, kita sebagai pasangan ni kalau boleh macam support lah, macam bagi sokongan, macam dia nak belajar kita ikut sekali. Maksudnya kalau jangan biarkan dia seseorang, macam kita ni kita kena sokong lah apa yang dia buat. Kalau dia ada salah tu tegur elok-elok lah. Kita macam isteri ni kan, kalau boleh macam tegur elok-elok lah. Maksudnya apa yang dia nak, kita kalau boleh kita macam teman dia, belajar sekali lah. Bekerjasama lah. Bekerjasama lah macam tu. Untuk membantu semua tu. Macam jangan biarkan macam dia orang kan baru nak belajar, so kita kena sokong lah dia. Jangan tinggal tekap-tekapan betul je. Untuk belajar sama-sama. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Farah, kepada Adam yang menemani kita untuk petang ini. Menarik sangat, insyaAllah. Semoga sentiasa istiqamah sehingga bahagia ke jannah, insya-Allah. Sakinah mawaddah warahmah rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini kita insya-Allah ada kesempatan kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selamat datang teman, senyumlah semanisnya, sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita. Indahnya wasilah yang terbina, bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Batu ikatan bahagia selamanya. Ya bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan
berusaha demi Allah mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuban yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. IKIM FM, inspirasi utama anda. Sekarang disampaikan waktu salat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 18 Syakban 1445 Hijriah, 27 Februari 2024. Kota Kinabalu 6.30 minit malam, Tawau 6.24 minit malam, Laratu 6.21 minit malam, Kuching 6.57 minit malam, Miri 6.40 minit malam, Kanga Alustar 7.32 minit malam, Pulau Pinang 7.33 minit malam, Ipoh 7.31 minit malam.